Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan belas ihsan dia masih memberikan kurniaan dia kepada kita. Dengan itu masih ada kebolehan pada kita berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, nikmat besar, limpah kurnia, belas ihsan daripada Allah Taala juga. Diberi kita Islam yang kita walaupun tak faham Islam, daripada kecil lagi mak ayah kita Islam, kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah, nikmat lagi Allah Ta'ala beri kat kita. Dengan Islam yang dia beri ni, kita dibesarkan dalam keadaan taat, boleh jauhkan maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi diberi kat kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW ni. Alhamdulillah, Rasulullah bila dia adalah seabdul makhluk, maka umat dia adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah, syukur dijadikan kita sentiasa dalam keadaan nak taat, sentiasa luba untuk mencari ilmu, untuk menambah pengetahuan, menambah keyakinan, menambah ma'arifah kita dengan Allah Ta'ala, supaya setiap hari, setiap detik dan saat semakin sedar, semakin ingat kita, semakin tauhidkan kita pada Allah Ta'ala. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir solat subuh berjemaah, dapat pula insyaAllah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ni, insyaAllah. Sambungan kita adalah sekalian, kalau ikut adalah masih bicara sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Sifat mustahil ni maksudnya sifat yang tak masuk akal untuk dinisbah pada Allah Ta'ala. Ta'rif mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli adamu wujuduh. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Perkara yang tak boleh tergambar pada akal yang waras akan kewujudan dia. Akal tak boleh menerima, kata perkara ni sabit ke Tuhan, sabit ke Allah Ta'ala. Mustahil, itulah dipanggil mustahil. Dan kita nak bicara mustahil ni dengan formula diberi
lawan daripada sifat 20 yang telah kita belajar lepas, itu adalah sifat wajib. Yang 20 tu wajib, lawan dia ni lah mustahil. Jadi kita dah bicara terdekat mengenai mustahilnya Allah Ta'ala ni mumasalah lil hawadis. Ada serupa menyerupai antara Allah Ta'ala dan makhluk. Subhanallah. Yang ni kita nak sambung pula lawan bagi qiyam bi nafsih. Dia ada dua makna pada qiyam bi nafsih, dengan makna ay la yahtaju ila mahallin, ada satu lagi dengan makna la yahtaju ila mukhassisin. Jadi semestinya lawan dia nanti atau disebut wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Seperti demikian juga macam mana yang dah kita lalu, sifat mustahil adalah lawan bagi 20 yang lepas. Macam itulah juga antara yang mustahil atas Allah Ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Mustahillah bahawa ia tidak berdiri dengan sendirinya. Macam mana kata tak berdiri dengan sendiri? Dengan keadaan dia, Allah Ta'ala ni adalah sifat yang berdiri dengan zat. Zat lain maksud berdiri dengan tempat. Tempat ni dengan mana zat lain untuk berdiri atau berhajat kepada yang menjadikan. Baik. Jadi dua makna yang ada lawan bagi qa'im bi nafsih. Mesti faham prinsip qa'im bi nafsih itulah dulu kan. Yang saya baca itu pun dalam bab wajib saya peringat dah. Pasal saya peringat tu pasal itulah syarahan yang disebut oleh ulama, rumusan untuk faham qa'im bi nafsih. Ambil isyarat pada Quran, huwal hayyul qayyum. Fokus pada ayat al-qayyum. Qayyum, dengan qayyum itulah perkataan qa'im bi nafsih ni datang. Itulah Allah Ta'ala beri sendiri. Itu terjemah. Orang faham elok, dia satu bahasa pendek, ada kiasan bahasa di situ. Allah beri sendiri dengan mana tak hajat pada tempat, pada zat untuk dia ada satu, dan tentulah dia tak hajat pada yang menjadikan. Jadi mustahil pada Allah Ta'ala apa? Allah berhajat kepada tempat untuk dia ada. Itu dia kata mustahil keadaan dia ni Allah Ta'ala tidak berdiri sendiri. Baik, macam mana tak berdiri sendiri? Dengan keadaan dia Allah ni adalah sifat yang berdiri dengan zat. Jadi ada sekali lalu juga kita dah sentuh pasal bicara bab ketuhanan ni, antaranya bicara zat, bicara sifat. Yang ni teras dia lah. Bila Allah Ta'ala jadi makhluk, satu lagi pembencangan yang tak dapat tidak adalah af'al, perbuatan. Pasal kita ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Dan satu lagi adalah masalah milik. Pasal bila Allah Ta'ala buat kita, Allah milik kita, Allah malik. Kita ni bila Allah buat kita, kita ni dimilik. Satu atas istilah yang kita pakai, kita hamba Allah. Pasal kita milik Allah. Jadi Allah Ta'ala ni sabit pada dia, ada zat dia, ada sifat dia. Allah bukanlah sifat semata-mata tanpa zat, kan? Satu, Allah dia tak hajat pada zat lain. Pasal apa? Pasal Allah dia nama bagi zat. Bila sebut Allah aja, tu nama khas. Dalam kaedah diajar oleh para ulama itu, taklah disebut satu nama melainkan mesti ada tempat nama tersebut dirujuk. Zat atau diri nama tersebut dirujuk, itulah dipanggil zat. Zat. Setiap nama mesti ada zat, mesti ada. Kalau nama Mahathir saya, nama cukup popular, tak kenal Mahathir ni, ikut baru beranak kot. Mesti ada zat Mahathir. Maksud zat Mahathir tu, kalau nisbah ke makhluk ni,
Jirim Mahdi, jisim Mahdi, batang tubuh Mahdi, mesti ada. Takkan Mahdi ni hanya sifat Mahdi, sedangkan tak ada zat Mahdi. Jadi atas kita bicara Allah, mustahil Allah ni hanya sifat Allah, tak ada zat Allah. Mana mungkin gitu. Jadi antara mana Allah Ta'ala ni dia berdiri sendiri, maksudnya Allah sabit dah dia zat. Pasal zat maqama binafsi, zat dia lah sesuatu yang ada, yang dia berdiri sendiri, yang pada dia pula berdiri sifat. Zat dia berdiri sendiri, yang pada dia nanti zat akan berdiri di sifat akan berdiri di zat. Ngaji ni tak dapat tidak mesti kena pitelan bahasa tu. Walaupun kalau kita duduk sekolah kebangsaan memang kita tak biasa jumpa lah istilah zat sifat, tak pernah kita jumpa bab tu. Tak guna pun istilah tu. Yang guna zat karbohidrat, zat protein, zat vitamin, zat sifat tak peduli pun. Sifat ada, sifat orang takwa, sifat tu ada. Tapi istilah zat tu dia tak peduli dah. Dan tak dapat tidak sebenarnya bila kita sebut sifat mesti sabit zat. Jadi Allah nama bagi zat. Jadi Allah bukan semata-mata sifat. Bila Allah dah zat, nama bagi zat, tentulah dia tak berhajat pada zat lain untuk sabit dia. Pasal dia dah zat. Itu yang dia kata mustahil Allah Ta'ala ni dia sifat yang berdiri di zat. Allah bukan sifat semata-mata tanpa zat, yang sifat dia berhajat pada zat lain untuk dia ada. Subhanallah. Subhanallah. Begitu juga atas pahaman Puak Cik B tu, dia duk itikad Allah ada di arash. Subhanallah. Seolah-olah macam Allah ni sifat perlu di arash, perlu arash untuk sabit dia. Tak betul. Ataupun kalau faham Allah ni sabit dah zat dia ada di zat arash. Yang tu pun sewil juga. Salah dia. Itu pun istilah namanya dia qaim bil ghair. Dia bukan berdiri sendiri, itu saja dia berdiri di arash. Masuk berdiri di arash, dia ada di arash. Dia sabit di arash. Yang tak boleh ada dia melainkan ada di arash. Apa punya munasabah ajaran tauhid macam ni? Satu, teras kita la ilaha illallah dengan makna istighna ilah an kulli ma siwahu. Jadi kalau ada ayat Quran yang seumpama itu, mesti bukan ayat asal, bukan ayat muhkam, dia mutasyabihat, kena selesaikan dia. Banyak orang jumpa bahas bab tu secara khas. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala dia tak hajat pada satu, pasal dia dah zat, dia tak perlu ada zat lain untuk dia nak ada. Jadi kalau berdalilkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tu tak penting, pasal bahas utama nak disebut tu ialah perkataan istawa. Istawa bukan makna berada. Istawa bukan makna berdiri, bukan makna duduk, bukan makna bersila. Istawa yang selalu dalam bahasa kita terjemah bersemayam tu, dia ada makna, bukan pula dengan makna duduk ataupun duduk atas kursi ataupun dengan makna bersanding. Bersemayam makna gitu, masak akidah kapi tu. Pasal salah faham pada Allah Ta'ala. Jadi Allah bila kata Allah sendiri mention kat kita huwal hayyul qayyum, bukan pada qayyum dengan makna qaim min nafsi, maksudnya Allah nama dia, dan tentulah nama tu sabit zat dia. Bahkan pada makhluk pun kalau kita sebut nama siapa, Cik Dola, nama mana Cik Dola, ada zat dia. Mana masjid? Mana masjid? Masjid mana? Ni masjid. Ada zat masjid. Mana kitab? Ni ada zat kitab. Kan? Tak disebut sesuatu nama melainkan mesti ada zatnya.
Sebut coronavirus pun ada zat coronavirus. Apa maksud zat coronavirus? Batang tubuh tu, diri virus tu ada. Macam mana nak tahu ada virus tak virus? Pergi kat KKM tu, swab hidung kembang dulu lah. Pedih tak pedih, tu orang tanya demo yang pernah kena. Apa nak sebut? CPR alat dia tu, cocok. Dia buat lah uji kaji, masuk dalam makmal apa. Tengok, virus detected. Apa maksudnya? Ada zat virus tu, bukan sifat virus tu. Sifat virus kita boleh kenal dengan ada simptom. Virus kita boleh kenal pasal ada sifat dia. Demam, gigil, contohlah kan. Tapi coronavirus ni pelik. Pasal apa? Tak ada simptom. Tak ada simptom apa pun. Siap positif, kena angkut. Betul. Ingat sakit teruk lah, tak ada apa-apa pun. Dia tak sembuh dah. Tak boleh saya kena sebut banyak kali kat tu. Pasal pelik kan. Penyakit yang dia orang kata wabak bahaya tapi tak nampak pun bahaya dia. Iya, wallahi saya kata tak nampak bahaya dia. Mana bahaya dia? Dibuat macam dibuat-buat bahaya. Berapa orang kena, berapa orang kena. Betul? Beribu-ribu pula sembuh. Sembuh. Kalau berapa orang kena, berapa orang mati. Berapa orang duk tunggu mati je ni. Tak apa je kan, gagah je tu. Maksud tak apa tu, maksudnya memang bahaya sembuh lah. Tapi kata sembuh. Tambah pula belakang-belakang ni, itu dah banyak-banyak sangat orang. Dan ni kes pula sikit, apa tu? Yang sembuh pula ramai. Kes 2,000, 3,000, sembuh 5,000. Esok sembuh 8,000. Kes 1,000. Mati 3 orang. Tu pun bukan mati pasal dia. Nak cerita apa ni? Cerita coronavirus tu sikit. Coronavirus nama tentu ada zat coronavirus. Bukan coronavirus sifat coronavirus. Boleh faham tak saya sebut apa tak? Jangan jadi bengap gitu weh. Coronavirus boleh faham. Bahasa orang Ta'ala tak faham. Bengap tu. Ada kata susah lah, pening kepala, sepak lagi. Orang tu, susah apa? Duk faham pun macam tu dah. Pagi ni makan apa? Nasi lemak contoh. Nasi lemak tu nama. Apa benda nasi lemak tu? Nama bagi benda tu, benda Allah tu. Itulah zat nasi lemak. Nasi lemak bukan sifat nasi lemak. Nama bagi zat. Makan apa? Kuih apa? Seri muka tu apa? Nama bagi zat Seri muka tu bukan sifat. Nama bagi zat. Benda pun ada sabit zat. Takkan Allah tak sabit zat? Bodoh apa? Tu yang saya tak boleh bahasa tu. Bengap apa? Saya nak sebut bengap tu pasal ada orang bila belajar zat, sifat ni dia dah ngelepar susah lah. Tak bisa dengar, susah. Zat sifat. Hari-hari dia duduk faham zat dengan sifat. Nak makan apa pagi ni? Makan kutia goreng. Datang apa kutia goreng tu? Nama bagi zat benda tu yang potong panjang-panjang tu, duk goreng-goreng, ada kicap pun nama bagi zat kicap. Ada toge, ada kerang, ada cakotiau, ada kerang tu nama bagi menatang tu, kerang tu. Kena bubuh minyak masak nama bagi zat minyak. Setiap nama mesti ada zat lah. Jadi la ilaha illallah, tak ada ilah melainkan Allah. Allah ni nama bagi zat yang ada sifat ketuhanan pada dia. Kalau makhluk, dah nama makhluk, ada sabit zat makhluk, dan mesti makhluk ada sifat makhlukiyah pada dia, ada sifat kemakhlukan pada dia. Kalau kata jin, ada setan duk ganggu orang, mesti ada zat jin, zat setan, zat iblis yang ada sifatnya mengganggu orang. Jadi tak dikatakan satu nama melainkan sabit zat, dan pada zat itu ada sifat. Allah nama bagi zat dan sabit pada Allah Ta'ala sifat. Jadi Allah tak perlu zat lain untuk dia nak ada. Makhluk kita belajar dah yang lepas. Makhluk dia sebut nama makhluk, katalah manusia, ada zat manusia.
Di atas kata makhluk, makhluk ada zat dia dan tak dapat tidak untuk dia ada. Yang Allah bagi jadi sistem kita. Ada kita dengan occupied space, akan ambil ruang. Ada bumi yang kita pijak, ada langit yang kita akan menaung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya ada tempat pijak kita, ada tempat kita menaung, ada tempat cari makan kita. Kita perlu tempat. Duduk orang jabatan pun tempat juga. Duduk dalam rumah pun tempat juga. Tak ada rumah pun tempat juga. Tempat juga tu. Tak ada rumah. Mesti ada. Tak ada rumah, duduk tepi jalan. Tempat lah tu. Tempat lah tu. Jadi makhluk berhajat pada tempat. Allah, dia yang cipta tempat. Dia tak perlu pada zat lain untuk dia nak ada. Pasal dia dah zat, dan zat dia pula warnai. Ada sifat tak hajat pada sesuatu. Makhluk, walaupun ada zat makhluk, kita perlu makan, kita perlu minum. Itu yang juga antara lain kita belajar yang lepas mengenai mukhalafah lil hawadis. Allah tak serupa dengan makhluk. Siapa? Makhluk berhajat kepada bermacam-macam. Allah, dialah penunai hajat yang bermacam-macam. Makhluk berhajat yang macam-macam. Allah, dialah penunai hajat yang macam-macam. Jauh sangat berbeza penunai hajat dengan yang berhajat. Yang berhajat ni kita. Yang tak berhajat tu Allah. Jadi tentulah di qayyum tu dengan mana dia sabit zat. Bahkan pada zat dia terdapat tidak mesti ada sifat. Jadi Allah bukan sifat semata-mata yang berhajat pada zat. Okay? Itu asal nak faham pun. Kalau agak susah tu, nak kata susah pun susah lah. Kata apa? Tapi bab lain senang pula faham. Satu kadang-kadang kat kita ni satu masalah kita apa? Kita dah mental block dah set lah kepala otak. Oh ni tu susah. Tak pernah cuba pun nak faham. Padahal senang je. Yang lain boleh nak faham. Tak ada susah, memang nak faham pun. Kalau katalah nama dia siapa? Nama dia Mahdi. Ingat Mahdi lah sebut pagi ni. Nama dia Mahdi. Tentu ada zat Mahdi. Perdana Menteri Malaysia yang entah berapa lah. Keempat dan ketujuh. Keenam. Keempat dan keenam Keempat dan keenam. Apa ni? Antara Perdana Menteri paling lama, yang paling tua dan paling itu bisik sikit. Apa saya sebut tu? Ada zat dia, ada batang tubuh dia, dah ada sifat dia. Jadi kalau bicara ke Allah Ta'ala, bahkan kat makhluk pun kita tengok, dia ni tak perlu siapa-siapa pun. Kalau dia seorang pun, kalau bertanding semua menang. Contohlah kan. Kat makhluk pun kita ada perasaan macam tu. Takkan ke Allah Ta'ala punya bengap kita tak kenal Allah Ta'ala. Ya Allah ni tak sabit macam dia pula berhajat pada satu apa benda lah kita ni. Sepatutnya bila sebut Allah je, la ilaha illallah, dia bagi jadi aku berhajat ke dia. Dia tak ada hajat dekat aku. Aku semayang ni pun dia bukan hajat kat semayang aku. Aku taat pun bukan dia hajat pada taat kita. Bahkan dia yang bagi kita taat. Dia yang bagi kita hidup. Dia yang bagi kita melihat. Dia yang bagi kita mendengar. Kita apa? Kita berhajat pada pemberian dia. Berhajat pada anugerah dia. Berhajat pada belah ihsan dia. Berhajat pada limpah kurnia dia. Tak ada satu pun yang boleh selesaikan semua hajat kita tu melainkan Allah. Makan, nak lapar, nak kenyang. Bukan makanan bagi kenyang. Allah yang kenyang kau. Inilah perasaan bertuhan yang mesti ada dalam hati kita. Mesti betul akidah kita. Dan rojok kita ialah ke Allah. Bukan rojok ke makhluk. Sesat kita awal-awal tak mana? Tak belajar bab ketuhanan. Kita lapar, perlu makanan. Duk rasa hajat ke makanan. Dahaga perlu air, hajat ke air. Sakit perlu ubat, hajat ke ubat. Kita tak rasa hajat ke Allah Ta'ala. Ini dah sesat kita. Satu tak ngaji tauhid, dia akan hidup dan berkehidupan macam mana haiwan. Haiwan perlu makan, haiwan perlu minum, haiwan perlu tempat tinggal,
Haiwan ada anak bini, sama macam haiwan. Sama macam haiwan. Haiwan tak pernah rasa Allah yang tunaikan hajat dia. Haiwan tak pernah rasa Allah yang bagi dia hidup. Haiwan tak pernah rasa Allah yang bagi dia penglihatan. Pasal dia bukan ada akal nak fikir itu. Kita pun tak fikir macam haiwan tu. Haiwan lah kita. Bahkan kita lagi sesat pada haiwan. Orang yang beriman, manusia ni yang ahsani taqwim, sebab baik keadaan ialah yang sentiasa sedar Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku. Bangun-bangun tidur je Allah yang ahyani, alhamdulillah. Sedar-sedar je Allah yang absarani, dia yang bagi penglihatan aku, alhamdulillah. Sedar je kita bagi pendengaran, tak pekak lagi, dia yang bagi pendengaran kat aku, dia yang asma'ani, dia yang bagi pendengaran kepada aku, alhamdulillah. Tadi gelap ni, cerah ni, oh dia yang menerangkan bumi ni, dia yang tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau lah ya Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Engkau lah yang terbitkan matahari. La ilaha illallah. Ini tauhid yang kita nak kena ada dan nak kena subur. Bahkan apa? Inilah yang paling subur sekali. Inilah bab yang paling kenal sekali. Inilah bab yang paling kuat sekali. Inilah bab yang paling segar sekali dalam hati sanubari kita. Tak ada lain. Kalau yang kita segar tu adalah makhluk, kita ni bukan hamba Tuhan, kita hamba makhluk. Kita ni bukan bertuhankan Allah Ta'ala, dah bertuhankan makhluk. Kita ni bukan bermatlamatkan Allah, tapi dah bermatlamatkan makhluk. Kita ni ahli tuju kita adalah makhluk, bukan ahli tuju kita Allah dah. Cinta kasih kita bukan ke Allah dah, cinta kasih kita ke makhluk. Kenal kita, kenal ke makhluk, bukan kenal ke Allah dah. Teruk kita ni. Coronavirus pun tak jadi teruk macam tu. Tapi suluh dengan kacamata akidah, parah lah kita ni. Tahap 4 dah ni. Kalau mati ni maksudnya su'ul khatimah ni, na'udzubillah. Maksudnya apa? Tahap 4 punya gila punya teruk akidah. Dah barah lah, parah lah. Tunggu nak mampu ya. Ui, mampu apa? Mampu hati. Mampu i'tiqad, mampu iman, mampu Islam, mampu ihsan. Tak ada langsung perasaan ke Allah Ta'ala. Ni tahap 4 lah ni, teruk lah ni. Tak ada sebab buat langsung iman dalam hati. Tak ada langsung rujuk ke Allah Ta'ala dalam hati. Tak ada langsung istilahnya arif ke Allah Ta'ala. Tak ada perasaan ke Allah Ta'ala dalam hati. Apa benda kita ni? Oh, na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Dia bagi faham ke kita. Pasal nak faham, Allah yang qaim bi nafsi. Kita makhluk. Semua makhluk qaim billah. Semua makhluk berhajat ke Allah. Kita hajat ke Allah. Matahari hajat ke Allah Ta'ala. Ada maklumat senang je pun nak faham. Tapi fahaman tu tak sedar dalam diri kita. Tak subur dalam diri kita. Belum subur tu dah maksudnya belum iman. Belum subur tu maksudnya belum ada sedar ke Allah Ta'ala. Yang saya kata kalau belum subur ni maksudnya kita masih berpenyakit, belum sihat akal kita, belum waras namanya. Pasal apa tak waras? Pasal masih bergantung pada selain Allah Ta'ala, masih belum waras lagi. Masih belum waras. Dia macam coronavirus perlukan alat bantuan pernafasan. Tak ada bantuan pernafasan, mampus. Maksud saya macam mana tu? Dia tak rasa bantuan dia adalah pada Allah Ta'ala. Dia duk bergantung pada alat pernafasan. Macam itulah kita. Tahu mana? Kita duk rasa bergantung kita kepada duit, bergantung kepada makhluk, bergantung pada makan minum, bergantung pada tempat tinggal. Tak rasa bergantung pada Allah Ta'ala. Tak ada duit, mampuslah aku. Kita punya faham macam tu. Serupa macam coronavirus tahap 4 tu. Contohlah. Teruk kita ni. Kita walaupun duk semput, walaupun nak mati macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah, anta rabbi, anta rabbul alamin. Ya Allah, ya khaliq, ya anta khaliqi, anta maliki, anta raziqi.
Masya Allahu kana, apa saja yang kau kenaki Allah pasti berlaku. Bukan kena aku apa yang berlaku, tapi kena engkau lah apa yang berlaku. La haula wa la quwata illa billah. Macam mana nak subuh tu? Tak ada jalan lain nak subuh tu, mesti clear pahaman ni. Allah Al-Qayyum, Qaim binafsih. Allah sabit zat dia yang semua makhluk berhajat pada zat dia, bergantung pada dia. Bahkan makhluk macam mana? Makhluk sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah macam mana? Allah tak hajat pada apa pun. Dan bila Allah tak hajat pada makhluk apa pun, sedarkan diri kita sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Lebih berhajat kita daripada makan minum. Makan minum ni dia hajat secondary, bukan hajat primary. Bunyi orang putih sikit, kau orang putih faham kan? Apa benda? Kita lah faham. Belajar primary, secondary. Oh, itu. Faham sekolah rendah, sekolah menengah je lah kalau gitu. Primary ni dalam konteks sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi Allah ni berhajat pada Allah adalah hajat primary, hajat pada makanan secondary. Apa maksudnya? Hajat utama kita ke Allah. Hajat makanan hajat kedua. Nyawa dengan makanan mana penting? Pandai. Alhamdulillah. Siapa bagi nyawa? Tak makan penting tak? Mana penting? Nyawa ke makanan? Orang boleh bagi makanan tak? Orang tak boleh bagi makanan. Orang tak boleh bagi makanan. Tahulah, orang tak boleh makanan. Tadi ada orang hantar makanan. Saya bukan tanya. Tu, saya tanya, orang boleh bagi makanan? Boleh kan? Orang boleh bagi nyawa? Tak boleh. Jadi kita hajat besar, hajat ke nyawa ke hajat ke makanan? Betul, saya ajar berfikir tu, saya tanya gitu tu. Tak ada siapa boleh bagi nyawa, Allah je. Tiada siapa boleh bagi hidup, Allah je. Makanan pun nampak je makhluk bagi makanan. Allah yang bagi makanan. Siapa yang tumbuhkan pokok? Allah. Siapa yang hidupkan ikan? Allah. Siapa yang hidupkan kambing? Allah. Nampak kambing hidup pasal apa? Pasal ada mak bapak dia, pasal dia makan rumput, pasal ada oksigen. Itu adat aja. Hidup dia siapa bagi? Allah. Kita buat Allah bagi hidup. Nak bagi faham primary, secondary tu. Hajat besar kita Allah. Dia yang bagi kita hidup, dia bagi kita melihat. Mana penting? Melihat penting ke? Makan penting? Takkan tak tahu. Padan tak pandai. Melihat dulu penting. Siapa boleh bagi kita melihat? Bukan makanan boleh bagi melihat. Bukan doktor mata bagi kita melihat. Bukan. Makhluk memang berhajat pada Allah. Allah yang tunaikan segala hajat kita. Kita duk berasa makhluk. Itu bengapnya kita situ lah. Tu tiap bagi sedar. Makhluk bagi ambil CPU. Makhluk sentiasa berhajat ke Allah. Peran yang ada kereta, makan, minum, oksigen, tempat tinggal, pakaian, apa semua ni, yang ni perantara yang Allah Ta'ala beri untuk kita dapatkan keperluan tu. Tapi yang bagi itu siapa? Allah. Nanti kita belajar tauhid nak ubah kepala otak ni kan? Pasal kita tak belajar tauhid, itu saya kata macam lembu kambing lah. Bukan bahasa Quran tu, tak payah sebut Quran tu apa, saya sebut selalu dah. Kita lembu kambing lah tu. Duk kira celik-celik mata makan. Dia kata anak bini. Celik-celik anak bini, celik-celik anak bini, celik-celik kahwin, celik-celik kereta, celik-celik pakaian, celik-celik duit. Patutnya celik-celik apa? Allah bagi hidup aku. Allah bagi makan aku. Allah bagi sihat aku. La ilaha illallah bagi cerah matahari ni. Naiklah matahari. Nampaklah cahaya ni. La ilaha illallah. Asbahna ala millatil Islam wa kalimatil ikhlas. Pagi-pagi ni ya Allah, aku dapat Islam, alhamdulillah. Aku di atas kalimah la ilaha illallah.
Engkau la ilah, anta rabbi, anta rabbul alamin. Engkau yang takbir aku, engkau yang bagi hidup aku, kau yang mengadakan semua sekalian alam ni. Semua alam ni adalah di bawah pentadbiran engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti fresh tu. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala dia sifat semata-mata yang berdiri di zat. Mustahil. Makhluk pun ada zat, takkan Allah sifat. Tentulah Allah nama bagi zat yang tak hajat pada apa-apa pun. Lagi? Atau makna yang kedua, mustahil berhajat. Makna yang kedua, apa dia? Tak berdiri sendiri tu maksudnya apa? Berhajat kepada yang menjadikan. Ini memang kita tolak lama lah. Mustahil ada yang menjadikan orang Ta'ala. Mustahil. Cuma kena bangun setebak apa? Subuhkan kesedaran ni apa? Aku yang kena jadi. Allah yang bagi jadi aku. Yang tu kena hidup. Allah mustahil dia kena jadi. Dialah yang jadi. Dia dah Al-Khaliq. Dia dah Al-Bari, dia dah Al-Musawwir. Bahkan ambil faham awal aja, la ilaha illallah. Allah la ilah. Tak dipanggilkan Tuhan melainkan bila dia tak hajat pada satu kita. Berhajat pada Allah untuk kita ada. Berhajat pada Allah untuk kita hidup. Berhajat belaka pada Allah. Apa kehidupan yang kita boleh lalu ni? Menyawa pun berhajat pada Allah untuk bagi jadi oksigen. Dijadikan oksigen melalui pokok kayu. Pokok kayu tu alat aja untuk jadikan oksigen. Yang bagi jadi oksigen ni Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah yang takbir aku, Allah bagi hidup aku, Allah yang hidupkan makhluk semua, Allah yang takbir sekalian alam, dia terbitkan matahari. Sedar tu katanya. Sedar. Ni cium. La ilaha illallah. Macam mana dia hidupkan aku, dia juga hidupkan burung. Burung cara burung, lembu cara lembu. Aku cara aku, matahari cara matahari. Semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Zalika taqdirul azizil alim. Semua tu ketentuan Allah Ta'ala yang aziz. Dapat tauhid ni, Masya Allah, fardu ain, fardu di atas segala fardu, fardu di atas segala fardu. Tak ada rezeki cari duit, kerja PKP tak boleh ni, tak boleh keluar, melopong je tak dapat duit. Kena melopong lagi kalau tak dapat tauhid. Siapa nak ajar aku tauhid ni, Tuhan aku tak kena ni, bodoh bengap aku ni, otak aku tak terbuka pun. Tak boleh tak boleh kenang Allah Ta'ala, tak boleh perasaan Allah Ta'ala, tak ada iman Allah Ta'ala. Kena melopong tak dapat tauhid, bukan melopong tak boleh cari duit. Kasar sikit lah ayat tu. Apa yang manusia macam tu lah. Tak ada kerja melopong je, nak apa ni? Tak tahu nak buat kerja apa lagi ni. Apa? Duit tak masuk ni, duduk keluar je ni. Kalau jadi bank tutup, kata dia. Tokek balak pun jual spenda. Tokek balak pun jual spenda. Tokek balak patutnya jual balak. Habis balak jual, tak ada balak masuk. Habis spenda-spenda dia kena jual. Tak faham tu dah. Itu bahasa saya, mak saya punya bahasa kan. Bahasa mak saya tajam. Nak sebut ke orang pun kena malu. Apa nak cerita nak cerita orang rata-rata manusia ni dia akan fikir apa hajat dia ke makhluk fikir makan minum. Patutnya fikir siapa? La ilaha illallah. Walaupun tengok makhluk, Allah yang bagi jadi dia sampaikan ke aku. Mesti wajib fardu ain bagi dapat tu. Tak dapat tu maksudnya belum selesai lagi tauhid. Yang bahasa-bahasa saya ngaji tutup guru dia sebut apa? Kalau kita masak, tukang masak, chef ni, contoh. Masak-masak tak ada garam macam. Siapa lagi sedap? Alat dia apa? Hajat kita ke Allah ke kat garam?
ke Allah, bukan garam. Tapi carilah garam, bubuh je garam, sedap. Allahu Akbar. Garam punya masalah, harga pun murah, punya senang nak dapat, murah sangat, terlalu murah. Sikit je nak pakai, boleh jadi sedap. Siapa tu nak hajat? Allah, bukan garam. Garam ni laluan. Bubuh garam, ingat Allah. Ingat garam, ingat Allah. Ingat gula, ingat Allah. Ingat ubat, ingat Allah. Ingat matahari, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat aku, ingat Allah. Allah jadikan aku. Tengok aku, tengok Allah. Oi, tengok aku. Tengok aku bagi kenal. Allah bagi jadi aku. Itu yang tengok ni cermin. Kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Macam mana kau elokkan kejadian aku. Tengok aku. Tengok dalam cermin tu. Tengok aku tu. Tengok Allah. Oh, tengok Allah. Tengok kita dalam cermin tu. Tengok Allah bagi jadi aku. Allah bagi jadi aku. Allah bagi jadi aku. Allah yang bagi jadi aku. Nak bagi cantik bukan muka aku ya Allah, tapi cantikkan akhlak aku. Kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Tauhid tu besar tu. Tapi kita apa yang doa cermin, duk tengok cermin, duk kira lawa je. Duk kira picit jerawat je. Itu tua-tua tak ada jerawat dah. Tua-tua ni cerita lain pula. Kalau baru tumbuh uban, ada kira misai lah. Mana misai putih, potong-potong, nampak muda lagi. Saya cerita, saya pernah lalu zaman tu kan, ni banyak dah, tak gaduh dah buang, nak gendong mana. Mula-mula tumbuh putih, gaduh nak buang. Nampak hitam lagi semua. Kucing dah tua, tak sedar diri. Kalau boleh tak mau putih, biar hitam semua. Ambil colour bubuh nak buah hitam, macam mana? Haram, dosa besar. Wa yahrumu khidabu sya'rin bis-sawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Haram mewarnakan dengan warna hitam. Lelaki perempuan sahabat. Haram. Warna hitam haram. Dye colour, kalau dia dye putih, itu bangang. Dia pula dye putih. Allah Ta'ala dah bagi hitam elok-elok. Tu ubah ciptaan Allah Ta'ala namanya. Okey, siap. Fokus kita. Macam mana nak dapat tauhid? Itu besar sekali. Kalau tak dapat duit pun tak ada masalah. Jangan tak dapat tauhid. Satu bangun pagi, tak dapat 2 rakaat. Itu bala besar. Tak boleh sembahyang subuh, bala besar. Walaupun dunia dan isi dia milik kau. Tapi dapat 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh, boleh sembahyang subuh. Tambah lepas habis wirid apa-apa sembahyang duha, walaupun tak dapat sekupang pun, lebih baik daripada dunia dan isi dia. Ini ajaran tauhid. Siapa? Yang besar sekali adalah ma'rifatullah. Besar sekali iman dengan Allah Ta'ala. Besar sekali tauhid dengan Allah Ta'ala. Besar lagi taat Allah Ta'ala. Sentiasa dalam keadaan taat. Itu nikmat besar. Nikmat besar bukan dunia. Nikmat besar adalah ingat siapa cipta dunia. Bukan maksudnya tak payah cari kehidupan dunia, bukan. Tapi jangan sampai lupa siapa yang bagi jadi kita. Dia Allah Ta'ala perintahkan fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Perhati wahai manusia. Dia kena perhati daripada apa kita dicipta. Mim khuliqa mimma in dafiq, mimma in mahin, min salsalin min hama'in masnun. Asal kejadian kita. Siapa bagi jadi? Allah. Tujuan tu fikir supaya boleh rujuk ke Allah. Tujuan semua saya syarah tu nak pasal apa? Allah mustahil dia berhajat. Kita yang berhajat ke dia. Panjang umur ni sambung. Kata dia wa kaza yasahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Mustahil dia tak asa, tak tunggal. Tak tunggal maksudnya berbilang. Mustahil berbilang. Berbilang sudut mana? Jumpa nanti. Ada sudut zat, sudut sifat, sudut af'al, sudut milik. Kita jumpa situ. Wallahu a'lam. Soal kalau ada. Amrun intibari itu makhluk lah. Zat, sifat, hal, ma'jud, ma'dum, hal intibari. Amrun intibari makhluk lah.
Bukan makhluk. Dia tak ada zat dia. Dah nama pun itibari kan. Dia tak ada zat. Macam mana pun nak kata, macam mana nak sebut, atas nama soalan amrun itibari berhajat tak pada Allah Ta'ala. Bahasa mudahnya, ma siwa Allah berhajat pada Allah. Siap. Tapi amrun itibari itu bukan zat, bukan benda. Dia itibari. Duk tanya apa berhajat tak berhajat. Dia bukan benda yang kita nak sembang. Bukan ada ain. Kalau nak sebut tentu lah. Jadi kenalilah amrun itibari dulu. Jadi kalau tanya amrun itibari ni berhajat tak pada Allah Ta'ala, mau sedar nak tanya soal apa ni. Amrun itibari apa? Naga ke apa? Garuda ke apa? Korang nak beres? Ada ain ni? Tak ada ain. Nak tanya apa? Tu kalau nak jawab umum boleh apa? Masih Allah mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Cukup amrun itibari ni masih Allah ke Allah. Okey, siap. Tu dah jawab dah sebenarnya. Tapi amrun itibari ni zat ke sifat? Bukan zat, bukan sifat. Amrun itibari lah. Bukan zat dan sifat. Tak faham? Tak faham je tu? Faham? Macam tak fahamnya. Itlak sifat maksud dia bukan zat sifat yang amrun itibari ni, dia bukan sifat ma'ani. Bila sifat bukan sifat ma'ani, hal ni dia bukan wujudul wujudi, dia ma'hudul zihni, benda yang boleh dipaham, benda faham, itibari. Bila benda itibari tu atas soalan tu ada jawab umum, jawab dah. Cuma sepatutnya tak payah tanya soalan tu, berhajat tak hajat pada Allah Ta'ala. Siapa? Faham tak? Tu istilahnya faham tak amrun itibari tu boleh? Jawab umum saya dah jawab dah. Masih Allah mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Sudah. Sifat Allah ni berhajat kepada zat Allah. Yang tu memang ada bahas dia. Yang kita belajar, adakah dia ain ataupun ghair zat. Sifat Allah berhajat kepada Allah. Subhanallah. Bahasa zat dan sifat tu istilahi saja. Pasal tak dikata sifat Allah, melainkan Allah lah sebenarnya. Tapi macam mana nak huraikan Allah Ta'ala? Tak boleh tidak, mesti kena ada bahasa yang menghuraikan siapa Allah Ta'ala. Bahasa itulah dia panggil sifat. Allah sifat dia apa? Hidup. Allah sifat dia ilmu. Siapa ilmu tu? Siapa hidup tu? Allah lah. Adakah sifat Allah berhajat ke Allah? Mesti tak faham. Panjang tu kalau jawab tu. Tapi satu sudut saya jawab lah. Yang tu memang ada tempat bahas dia. Dah sifat pun tanya macam tu. Kalau amrun itibari lagi jauh tanya. Tanya hal pula. Hal ni makhluk tak makhluk? Hal ni berhajat tak orang Ta'ala? Hal. Apa hal ni? Okey. Yang tu ada orang tak faham, lagi lain. Maksud saya jawab lah tu. Dah jawab belum? Contoh saya kata, contoh kalau amrun itibari ni kalau bulat di bola tu kan. Jadi bulat di bola tu dia berhajat tak kepada Allah Ta'ala untuk melekalkan bulat tu. Maksud saya nak tanya tu. Saya dah jawab belum? Saya tanya tu. Saya dah jawab ke belum? Jadi Ustaz jawab tadi, maknanya benda yang selain Allah Ta'ala ni berhajat Allah Ta'ala. Tak tu dah jawabnya. Kadang ada soalan macam ni. Babi Allah Ta'ala cipta?
Kerana buruk adab sikit nak sebut lah. Jawab cara beradab sikit dan bersopan. Tapi jawapan lah tu. Semua makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Dah jawab belum soalan babi tu? Dah jawab dah soalan babi tu. Jawab lurus macam mana? Babi orang Ta'ala cipta tak? Antara orang Ta'ala cipta makhluk dia, nama dia babi. Boleh? Macam tu lah. Amrun Intibari ni berhajat tak pada Allah Ta'ala? Selain pada Allah Ta'ala, semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Antara yang Allah Ta'ala cipta dan menyebabkan mesti berhajat kepada Allah Ta'ala untuk ada benda tu adalah intibari. Intibari bukan dia ada diri dia sendiri untuk dia jadi intibar. Bulat di bola. Siapa buat bulat tu? Bola pun tak buat bulat. Tapi bila dah bulat, bulat lah. Takkan nature pula. Memang pun. Tu kata, apa hal ni tanya macam tu? Boleh. Pasal selalunya bahan nak bentuk hajat ni, tanya zat, tanya sifat. Ni tanya itibari. Jawapan dah diberi sebenarnya. Umum dah beri. Tapi ni nak tanya apa sebenarnya? Faham tak itibari ni apa? Bulat ada di bola. Bola tu dan apa sifat bola tu pun contoh dah tanya satu bola di bola. Dan apa ciri yang ada di bola tu? Macam mana boleh jadi bola tu sendiri? Allah yang bagi jadi. Mana boleh bola tu jadi sendiri? Bahan yang menyebabkan jadi bola dengan sebab dia bentuk, reka bentuk macam ni, ada rupa, ada bentuk, ada warna, mengisi ruang, ada berat dia. Dengan sebab tu jadi nama benda jadi. Lepas tu atas nama bentuk dia bulat. Bulat itibari kalau sebut benda macam tu. Bahajat tak pada Allah Ta'ala. Apa soal Soal apa sebenarnya? Apa tujuan nak tanya ni? Tujuan tanya tu buat apa? Nak tanya itibari tu lah. Macam menekankan bulat di bola tu. Keadaan bulat tu ni tak dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu nak tanya. Itu dah jawab ke belum? Dia kadang-kadang bila kita fikir banyak sangat tu, dia jadi susah nak menjawab. Jawapan umum dah ada dah. Mana ada makhluk yang tak hajat pada Allah Ta'ala? Itu benda tu buat ada benda istilahi, istilah penamaan saja. Dia istilah tak ada ain dia, tak ada zati dia. Dan nama pun itibar. Itibar. Itu lain. Munasabah tu saya jawab. Pasal waktu dah lebih. Sekarang ni setiap manusia ada paring, ada setan, ada nafsu, ada malaikat akid dan atid, dan satu lagi malaikat abazah. Baik. Apabila satu manusia itu meninggal dunia, mana pergi makhluk ni yang ada pada diri manusia? Soalan mudah je. Lu sibuk nak tanya pergi mana tu buat apa Dia tahu. Dia tahu. Tak payah tahu. Benda yang tak payah dia ambil soal, tak payah ambil soal. Dari mana dia pergi? Mana makhluk tu pergi? Nak buat apa? Tahu dia pergi mana? Dia dah tahu. Asal dia nak tahu mana dia pergi. Itu saja. Ada bab yang kepada ulama kita sebut pasal ilmu ni ada istilah dua, nafi' tak nafi', manfaat tak manfaat. Pula tu ada benda yang kita kena ambil berat, ada yang tak ambil perlu. Kalau saja ini bulu roma kecil ada berapa belas? Tak kira mana minta tak. Ya, saya bukan cerita kira tak kira, berapa belas ada. Memang orang tak tahu.
Baik tak tahu. Ambil tahu pening kepala. Bila mati, Korin pergi mana? Setan pergi mana? Rakib antik pergi mana? Senang jawab, Allah Alam. Baik tak tahu. Pandai pun. Tu, tertanya apa-apa. Ya tu kot. Saya jawab melawak je lah itu. Ada benda tak payah tanya. Saya tanya, gigi tinggal bawah batang sekarang. Gigi pun tak bisa duk kira. Biar tak tahu tak apa. Boleh? Tak tahu tak apa, betul tak? Ada apa? Tak jadi tak kenal Tuhan ke apa kalau tak jadi tak tahu gigi berapa batang? Tak ada jadi masalah, betul tak? Tak ambil tahu tak apa. Jadi tahu pun apa pengetahuan tu? Boleh? Ya. Ada benda tak payah sibuk nak tahu. Yang sibuk tu mesti kena tahu. Allah ni jadi aku. La ilaha illallah. Yang tu mesti tahu. Tu mesti sedar. Tak sedar gigi berapa batang tak apa. Tambah ular apa? Tambah upan apa lah? Upan apa lah? Tak ada rambut apa, semua uban. Contoh lah kan. Ni tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Tu. Jadi ada benda pengetahuan tu. Kalau kita tahu pun tak menambahkan takwa kita pada Allah Taala. Ayah. Baik, silent aja, diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa lana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidayat kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidayat kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما